Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV, edisi 14 September 2023. Kita ke berita utama. Laporan awal nahas pesawat ringan Beechcraft Premier One yang terhempas di Elmina, Selangor pada 17 Ogos lalu bakal dimuat naik esok. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menjelaskan laporan tersebut akan dimuat naik di laman sesawang Kementerian Pengangkutan selewat-lewatnya pada pukul 10 pagi. Sebelum ini, beliau mengumumkan laporan nahas yang telah meragut 10 nyawa termasuk 8 penumpang di dalam pesawat itu akan siap sepenuhnya esok. Laporan tersebut adalah berdasarkan rakaman suara selama 30 minit yang diperoleh daripada Memory Park dalam perakam suara kokpit VCR pesawat berkenaan. Ahli Perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad akan dibicarakan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur terhadap 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa Jana Wibawa pada Mei tahun hadapan. Hakim Suzana Husin menetapkan timbalan Ketua Bahagian Segambut Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu dibicarakan selama 15 hari dalam tempoh 4 bulan berturut-turut. Tarikh tersebut ialah 27 hingga 29 Mei, 10 hingga 12 Jun, 9 hingga 11 Julai, 22 hingga 24 Julai dan 5 hingga 7 Ogos 2024. Mahkamah turut menetapkan 31 Oktober ini bagi perkembangan status permohonan Adam Radlan agar ketiga-tiga pertuduhan itu dibicarakan secara bersama dengan 2 lagi pertuduhan yang dikemukakan di Mahkamah Berasingan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh memaklumkan pihaknya akan memfailkan permohonan bertulis agar ketiga-tiga pertuduhan itu dibicara bersama dengan 2 lagi pertuduhan yang dikemukakan di hadapan hakim berlainan. Ujarnya seramai 20 saksi pendakwaan akan dipanggil memberi keterangan pada perbicaraan itu. Terdahulu ketika kes disebut di hadapan Hakim Azura Alwi, Farah Yasmin berkata, pihak pendakwaan memohon agar 2 pertuduhan yang dihadapi Adam Radlan di mahkamah itu dipindahkan ke hadapan Suzana untuk perbicaraan bersama. Ujar beliau, pendakwaan mengemukakan permohonan itu mengikut Seksyen 61 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi mencantumkan kesemua pertuduhan yang dihadapinya. Di hadapan Azura, Adam Radlan didakwa meminta rasuah 2 juta ringgit. Di hadapan Suzana pula, tertuduh didakwa atas 3 pertuduhan iaitu 2 menerima rasuah 2.1 juta ringgit dan RM500,000 serta 1 tuduhan meminta rasuah wang tunai sejumlah 3.5% sehingga 7% daripada nilai projek. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simpang Jeram Nazri Abdul Rahman selesai mengangkat sumpah jawatan pada mesyuarat ketiga penggal persidangan kedua DUN Johor ke-15 di bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar pagi tadi. Majlis angkat sumpah tersebut diadakan di hadapan Speaker DUN Johor Datuk Dr. Muhammad Muaz Zakashi sambil disaksikan oleh Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dan adun lain. Untuk rekod, Nazri yang berusia 56 tahun tersebut telah memenangi kerusi DUN Simpang Jeram dengan majoriti 3,514 undi, menewaskan Dr. Muhammad Mazri Yahya yang merupakan calon daripada Perikatan Nasional serta calon bebas SJ Ganatan. PRK Pulai dan Simpang Jeram telah diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Seri Saluddin Ayub yang juga timbalan Presiden Amanah. Dakwaan mengenai beberapa ahli dan pemimpin yang bakal dipecat dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO ternyata sekadar kabar angin apabila tiada seorang pun yang dipecat malam tadi. Malah Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wachili Dusuki berkata, perkara tersebut tidak dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya isu-isu lain yang dibangkitkan oleh MKT UMNO, Isham Jalil juga tidak disentuh dalam mesyuarat tersebut. Terdahulu, Isham sebelum ini mendakwa beliau dan beberapa pemimpin berkemungkinan akan dipecat kerana kenyataannya yang lantang terhadap kerjasama UMNO dan DAP sebelum ini.
Dalam perkembangan lain, Ashraf turut menambah bahawa UMNO bakal mengadakan konvensyen bagi setiap bahagian-bahagiannya untuk memfokuskan aspek pengukuhan organisasi parti dan kefahaman buat ahli-ahli di peringkat akar umbi mengenai ketetapan dasar parti dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang penolong pegawai perubatan sebuah hospital di Johor Bahru mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen hari ini di atas 2 pertuduhan amang seksual terhadap anak saudaranya yang berusia 14 tahun April lalu. Tertuduh yang berusia 31 tahun itu membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Noraida Sulaiman. Kesalahan itu dilakukan di kediaman keluarga tertuduh di sebuah kuartus di daerah Johor Bahru pada pukul 1.20 pagi 20 April lalu. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 bagi kedua-dua pertuduhan beserta syarat tambahan iaitu dilarang mengganggu saksi atau mangsa dan melapor diri setiap bulan di Balai Polis berhampiran. Siti Noraida turut menetapkan tarikh 22 November hadapan untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Seorang jurutera perkapalan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tanah Merah hari ini atas tuduhan membunuh seorang penjawat awam pada 3 September lalu. Tertuduh Harun Naresat Ibrahim 46 tahun mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nik Habri Muhammad. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah membunuh Tuan Muhammad Saleh Tuan Ibrahim di sebuah kedai makan di hadapan Hospital Macang, Jalan Pasir Putih Lama Macang pada 3 September lalu. Disebabkan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun hingga 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, hendaklah juga dihukum sebat tidak kurang daripada 12 sebatan. Mahkamah kemudiannya menetapkan sebutan semula kes pada 13 November ini sementara menunggu laporan kimia sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kota Bahru. Kita beralih ke berita luar negara. Pewaris monarki Norway, Puteri Martha Louise akan mengahwini pasangannya yang merupakan seorang pawang dari United States, Durek Verrett, pada musim panas tahun hadapan. Puteri itu telah melepaskan tugas-tugas dirajanya pada tahun lalu bagi menguruskan perniagaan perubatan alternatif yang dilakukan bersama tunangnya tersebut. Dalam pada itu, tunangnya yang dikenali ramai kerana mempromosikan amalan perubatan tanpa bukti saintifik, malah dia menyatakan kanser adalah penyakit pilihan, manakala Martha Louise mendakwa boleh berkomunikasi dengan malaikat. Vera yang menganggap dirinya syaman generasi ke-6 pernah mendakwa bahawa beliau bangkit daripada kematian dan meramalkan serangan 9/11 ke atas AS 2 tahun sebelum tragedi tersebut berlaku. Untuk rekod, mereka bertunang pada Jun 2022 dan menerima restu Raja Harald ke-5. Seorang wanita dari Utah, Amerika Syarikat secara tidak sengaja menelan telefon telinga tanpa wayar atau AirPods miliknya yang disangka vitamin ketika leka bersembang dengan seorang rakan. Tana Barker, 52 tahun berkata dia bertemu dengan seorang rakan semasa bersiar-siar dan segera mengeluarkan AirPods dari telinganya supaya boleh berbual dengan wanita itu. Malangnya ketika mahu menelan vitamin yang sudah digenggam sebelum ini, Barker tersilap memasukkan fon telinga tersebut ke dalam mulut dan tertelan dengan air dan menelannya dengan air mineral. Barker mengakui tidak mengalami sebarang kesan sampingan serius dan doktor yang ditemui menasihatkannya untuk membiarkan sahaja fon telinga itu dikeluarkan daripada tubuh melalui najis secara semula jadi.
Klip video kisah baka yang itu ditonton lebih 2.4 juta kali dan mendapat pelbagai reaksi daripada warganet. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Berita ekonomi. Petroleum Nasional Berhad Petronas komited dalam memastikan terus berada di landasan tepat untuk membuka peluang kerjasama peralihan lebih terperinci dalam ruang tenaga dengan minyak dan gas menjadi sebahagian daripada penyelesaiannya. Naib Presiden Kanan Penyampaian Projek dan Teknologi Petronas, Datuk Bacho Pilong berkata, ini penting berikutan wujudnya dorongan ketara untuk kalangan negara dan syarikat kerjasama dengan berpandukan model kolaboratif yang berkesan. Tambahnya, usaha tersebut perlu diteruskan dan diperkukuh bagi menarik pelaburan yang mampu meningkatkan penggunaan penyelesaian penyah karbonan sebagai usaha yang berdaya maju. Dalam ruang tenaga itu, aspek peranan pembiayaan mudah tunai dan pembiayaan hijau adalah sama pentingnya bagi membina kebolehupayaan ke arah peralihan tenaga di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa wujud peningkatan minat dalam kalangan komuniti pelaburan di Singapura terhadap prospek pelaburan di Malaysia. Beliau berkata beberapa syarikat yang berpusat di Singapura sudah berada di Malaysia, namun wujud peningkatan dari segi minat dan potensi pelaburan ke Malaysia. Bagaimanapun, Anwar menjelaskan beliau tidak dapat memberikan sebarang perincian lanjut mengenai perkara tersebut buat masa sekarang. Tambah beliau yang juga merupakan Menteri Keuangan, komuniti pelabur memberi sokongan terhadap dasar berkenaan dan mengakui bahawa Malaysia berada di landasan yang tepat untuk bergerak ke hadapan. Beralih ke berita sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM disarankan untuk menawarkan kontrak jangka panjang kepada Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Panggon, agar tidak disambar oleh pasukan pesaing lain. Difahamkan Panggon telah menandatangani kontrak selama 2 tahun pada awal Januari 2021 dengan memiliki peluang untuk kekal secara automatik selama setahun sekiranya mencapai petunjuk indeks prestasi KPI yang ditetapkan. Berdasarkan prestasi semasa, pengendali import dari Korea Selatan itu dilihat sudah mencapai KPI yang dicemerlang apabila berjaya membantu skuad negara layak ke Piala Asia 2023 selain tampil cemerlang pada kempen antarabangsa. Malah skuad Harimau Malaya mencatat sejarah tersendiri apabila berjaya mengikat 2 pasukan jaguh benua Asia iaitu Syria dengan keputusan 2-2 dan China 1-1 pada aksi persahabatan di Chengdu minggu lalu. Malaysia buat julung kalinya bakal menjadi tuan rumah kejuaraan sukan permotoran Asia Pasifik APMC yang kali pertama diperkenalkan serta menjadikan litar antarabangsa SEPAR SIC sebagai lokasi pertandingan yang akan bermula pada 30 September hingga 1 Oktober depan. Presiden Persatuan Sukan Permotoran Malaysia MAM Tan Sri Mohzani Mahathir berkata, buat kali pertama di rantau Asia Pasifik, Malaysia dipilih sebagai tuan rumah dan merupakan sebuah penghormatan buat negara yang memiliki pengalaman luas bergelar penganjur dalam sukan permotoran di pentas antarabangsa. Tambahnya, memandangkan ini adalah penganjuran kali pertama, maka Malaysia akan menetapkan standard dan garis panduan untuk negara-negara yang bakal menjadi tuan rumah APMC pada masa akan datang. Sementara itu, pelumba 4 roda negara, Jazman Jaafar yang turut dipilih menjadi pengurus kepada pasukan Malaysia, memberitahu terdapat 5 kategori yang akan dipertandingkan iaitu go-kart, karting slalom, auto gymkhana, rally dan e-sukan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 15 September 2023.
Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.